Cikgu makan apa tu? Tak ada, ni makanan makan petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa yang cikgu makan ni adalah dua sajian, di mana ada satu sajian yang bagus dan ada satu sajian yang kurang bagus. Apa yang cikgu makan ni adalah dipanggil pinggan sihat suku-suku separuh. Tapi dalam ni ada lagi yang tak ada, iaitu nasi, karbohidrat. Dia ada protein, dia ada vitamin. So dalam pinggan ni kena ada semua. Okey, kalau nanti cikgu tunjuk macam mana pinggan sihat, gambar pinggan sihat. Okey, ni dah sihat tapi dia ada satu benda yang tak ada, karbohidrat, nasi ataupun roti. Apa itu pinggan sihat? Awak tahu tak apa itu pinggan sihat? Bukan pinggang ni pinggan sihat. Okey, dia pinggan sihat ni dia sama juga dengan piramid makanan. Pinggan sihat ni adalah bertujuan untuk mengawal pemakanan kamu. Maksudnya dalam pemakanan kamu perlu kawal. Maksudnya protein banyak mana, karbohidrat banyak mana. Dalam piramid makanan kita boleh tengok ada karbohidrat, ada protein, ada fat, okey, ada vitamin. Okey, dalam tu kita ada kuantiti dia masing-masing. Karbohidrat yang mana paling banyak kita boleh ambil, yang mana paling sikit kita boleh ambil. Okey, hari ni kita akan belajar pemakanan dalam tingkatan 1. Pengambilan makanan sihat ni selamat berdasarkan pengambilan makro dengan mikro. Dia ada dua dalam makanan ni. Dua, iaitu makro dengan mikro. Okey, pengambilan makanan sihat dan selamat berdasarkan makro dengan mikro ni, makronutrition dengan mikronutrition mengikut keperluan adalah amat penting untuk diri kita. Selain daripada tu, pemakanan sihat dan selamat dapat menangani obesiti dan mengurangkan berat badan kita. So, kalau kita ambil pemakanan, contoh ni ada dua jenis menu makanan kita. So, kalau kita ambil yang ni selalu, so pemilihan makanan antara dua ni menyebabkan kita dapat menangani masalah obesiti kita. Kalau kita ambil yang ni, mungkin obesiti kita akan makin meningkat. Dan kalau kita selalu amalkan pemakanan macam ni, pinggan sihat, dia akan dapat mengawal obesiti kita, mengawal badan kita, mengawal berat badan. Okey, kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama adalah memahami fungsi dan kepentingan makronutrien, iaitu karbohidrat, protein serta lemak. Yang kedua, memahami fungsi dan kepentingan mikronutrien, iaitu mineral serta vitamin. Yang ketiga, menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk menangani obesiti serta kurang berat badan. Yang keempat, objektif keempat adalah menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan. Okey, pemakanan ni dia ada dua, cikgu cakap tadi, iaitu mikronutrien dengan makronutrien. Supaya kita tengok, makronutrien terdiri daripada karbo, protein dengan lemak. Itu adalah makronutrien. Okey, untuk mikronutrien pula dia terdiri daripada dua, iaitu vitamin dengan mineral. Okey, ini perbezaan antara makro dengan mikro. Okey, makronutrien adalah karbohidrat, protein dengan lemak. Tiga antara piramid makanan, dan dua lagi adalah mikronutrien, iaitu vitamin dengan mineral. Okey, yang mana badan kita perlu ambil banyak, yang mana badan kita perlu ambil. Okey, kita tengok apa fungsi nutrition. Fungsi nutrition yang pertama adalah untuk pembesaran dengan perkembangan badan kita. Maksudnya kita nak meningkatkan pembesaran orang, setiap orang akan membesar. Daripada kecil kita membesar. Okey, nutrien ni lah kita makan untuk meningkatkan pembesaran kita. So untuk meningkatkan, contohnya kita nak besar, tinggi, nak besar, nak banyak otot, nak pembesaran kita perlu melalui pemakanan nutrition, sama ada makro ataupun mikro. Tapi kita kena kawal makro dengan mikro. Keseimbangan sel. Fungsi yang kedua adalah untuk
keseimbangan sel dan tisu dan pembekalan tenaga untuk melakukan aktiviti fizikal kita. So kita memerlukan nutrition untuk tenaga. Nutrition yang seimbang ni, seimbang dan lengkap melalui amalan pemakanan sihat dan selamat, kita dapat membantu membina tubuh badan kita yang sihat. Sama ada kita nak semakin gagah ke, kita nak semakin kuat ke, kita nak semakin sihat, kita memerlukan nutrition. Okey, nutrition terbahagi kepada dua jenis yang cikgu cakap tadi kan. Nutrition terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah macronutrition dan yang kedua adalah micronutrition. Okey, amalan pemakanan sihat dan selamat ni perlu kita amalkan kerana dia menekankan pengambilan makronutrition dengan mikronutrition mengikut keperluan kita. Maksudnya kita kena ikut banyak mana kita kena ambil makro, banyak mana kita kena ambil mikronutrition. Makro yang cikgu cakap tadi lah, karbohidrat banyak mana, protein banyak mana dan lemak banyak mana. Mineral dan vitamin pula banyak mana. Dia tidak sama pengambilan dia kelima-lima tersebut, kedua-dua jenis nutrition tersebut. Dia ada perbezaan, sama ada makro banyak ataupun mikro yang banyak. Okey, sajian nutrition untuk makronutrition. Maksudnya kita tengok berapa sajian yang kita perlu ambil, karbohidrat, protein dan lemak, dan apa fungsi-fungsi dia. Dan bila kita ambil bahan-bahan tersebut, sama ada makro ataupun mikro, kita tengok apa feedback dia kalau kita ambil banyak, apa kesan dia kalau kita ambil sedikit. Okey, kita tengok yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ni jumlah sajian yang kita perlu ambil adalah 6 hingga 11%. Okey, fungsi dia untuk apa? Fungsi dia untuk membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh kita. Okey, apa pula kebaikan dia? Pengambilan lebih daripada diperlukan tubuh kita. Maksudnya tubuh kita perlukan banyak ni, tapi kita ambil secara berlebihan. Kesan kalau kita ambil karbo secara berlebihan adalah gula dalam darah kita meningkat. Yang kedua adalah kita akan dapat penyakit diabetes, iaitu kencing manis. Yang ketiga, kita akan mendapat obesiti. Okey, apa pula kesan jika kita membuat kurang pengambilan daripada badan kita yang perlu untuk karbohidrat? Kita ambil sedikit daripada yang diperlukan. Apa kesan dia? Yang pertama, malnutrition. Malnutrition. Yang kedua adalah kita akan kurus. Malnutrition ini maksudnya kita kurang nutrition. Nutrition badan kita akan berkurang. Kita tak cukup nutrition kita. Yang kedua adalah kita akan menjadi kurus. Yang ketiga, tubuh kita akan jadi lesu, lemah dan tidak ada tenaga untuk lakukan aktiviti. Yang keempat adalah gangguan metabolisme otak kita. Metabolisme otak kita. Yang kelima adalah kita akan rasa lapar lah. Kalau kita tak makan kan, kita akan rasa. Okey, kita tengok yang kedua pula, protein. Protein, jumlah sajian dia 2 hingga 3. Yang lepas tu kita tengok kepada fungsi protein ni. Fungsi dia untuk membina sel tubuh badan kita. Dan kalau kita ambil secara protein ni secara berlebihan, dia akan menyebabkan gangguan ginjal. Gangguan ginjal kita dan beban kerja kepada hati kita. Protein kalau kita ambil secara berlebihan, tidak ikut spek dia, tidak ikut jumlah sajian dia, dia akan menyebabkan gangguan ginjal. Yang kedua adalah beban kepada hati kita untuk bekerja. Bukan hati kita sakit hati tu. Bukan sakit hati Dia hati kita juga bekerja untuk tubuh badan kita. Okey, kalau kita ambil protein secara kurang daripada yang diperlukan, tubuh kita akan mudah rasa sakit. Kita akan mudah mendapat sakit. Yang kedua, gangguan metabolisme tubuh kita akan menyebabkan metabolisme tubuh kita akan terganggu. Dan yang ketiga, busung lapar. Kita akan rasa lapar. Kita akan rasa lapar kalau protein kita ambil secara berkurangan. Itu mudah rasa lapar. Okey,
Makronutrition yang ketiga adalah lemak. Okey, kadar pengambilan dia kadar yang sedikit. Lemak ni paling sedikit kita perlu ambil. Kena ambil juga lemak tapi dengan kadar yang sedikit. Kita tak boleh ambil dengan kadar yang banyak lemak. Okey, apa kesan dia jika kita ambil lemak secara berlebihan? Okey, kesan yang pertama adalah menyebabkan obesiti. Yang kedua, kolesterol akan meningkat. Yang ketiga, penyempitan pembuluh darah. Okey, darah kita ni kan kita ada saluran darah. Saluran darah kita akan menyempit maksudnya laluan darah untuk lalu tu ni dalam urat kita ni akan sempit. Maksudnya bila sempit dia akan menyebabkan kita akan jadi darah tinggi, tekanan darah tinggi. Sebab apa tekanan darah tinggi? Darah dipump oleh jantung kita. So bila sempit, jantung kita akan berdegup lebih banyak untuk dia pumpkan darah sampai ke kawasan dia, sel-sel semua. Dan yang terakhir adalah kesan dia akan menyebabkan sakit jantung. Sebab itulah sakit jantung tu, sebab bila pembuluh darah kita sempit, jantung kita akan bekerja lebih kuat untuk menyalurkan darah, untuk mengempam darah sampai ke seluruh tubuh kita. Bila kita ambil pengambilan lemak secara berlebihan. Okey, kita tengok kalau kita ambil lemak secara pengambilan lemak kurang daripada apa yang dihaskan, dia pertama kesan dia kekurangan vitamin yang larut dalam lemak, iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Okey, yang kedua adalah penurunan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita akan menurun. Dan yang ketiga adalah menyebabkan kurang tenaga kita. Bila lemak kita ambil, sebab tu lemak kena ambil tapi ambil kadar yang rendah. Kalau kita tak ambil langsung ataupun kurang daripada kadar dia, kita akan rasa tadilah ketiga-tiga ni. Yang terakhir adalah kita akan kurang tenaga. Okey, kita tengok kepada yang kedua, nutrition yang kedua itu micronutrition. Yang pertama, micronutrition adalah mineral. Okey, sajian yang kita kena ambil 2 hingga 5. Fungsi mineral ni adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan badan kita. Apa kesan jika kita ambil mineral secara berlebihan? Kesan dia gangguan kepada kerja organ-organ kita. Yang kedua adalah akan berlaku cirit birit. Dan yang ketiga, muntah-muntah. Dan yang terakhir adalah akan menyebabkan penyakit thalassemia. Okey, kita tengok kepada kesan jika kita ambil secara berkurangan, secara kurang daripada yang dikhususkan untuk mineral, kita ambil kurang. Yang pertama adalah gangguan metabolisme tubuh. Yang kedua, kurang zat besi disebabkan penurunan konsentrasi dan IQ, mudah jatuh sakit, dan yang seterusnya hilang nafsu makan, dan yang terakhir akan menyebabkan cirit birit. Okey, itu kesan jika kita ambil mineral secara berkurangan daripada yang dikhaskan. Okey, yang terakhir untuk micronutrition adalah vitamin. Pengambilan vitamin yang disajiskan adalah 2 hingga 3. Okey, apa fungsi vitamin ni? Untuk meningkatkan sistem pertahanan badan kita. Vitamin kita ambil untuk meningkatkan sistem pertahanan badan kita. Cikgu rasa semua tahu, dari kecil mungkin ada yang ibu bapa dah bagi makan vitamin. Tujuan dia untuk ni lah, untuk kita meningkatkan sistem pertahanan kita. Apa pula kesan jika kita ambil vitamin secara berlebihan? Vitamin kita tak boleh ambil secara berlebihan. Semua ni kita tak boleh ambil secara lebih ataupun berkurang. Bila lebih, okey, kita tengok apa kesan jika kita ambil lebih. Yang pertama adalah vitamin yang tidak larut dalam air atau larut dalam lemak boleh membebani hati. Okey, yang pertama. Yang kedua, berasa mual. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, kelebihan vitamin A boleh mengakibatkan kekejangan. Maksudnya kalau kita ambil vitamin A dengan secara berlebihan, dia akan menyebabkan kekejangan.
pada tubuh kita. Okey, kita tengok kepada kesan jika kita ambil vitamin secara sedikit. Yang pertama, vitamin A. Kita tengok vitamin A akan mengganggu kepada mata kita. Vitamin A kalau kita ambil sikit, mata kita akan mempunyai gangguan. Sama ada kita akan silau, rabun apa semua. Okey, yang kedua, vitamin C. Kalau kita ambil vitamin C secara berkurangan, dia menyebabkan kita boleh mendapat penyakit sawan. Okey, ada apa-apa soalan yang nak tanya tak? Okey, cikgu, saya nak tanya. Kalau kita tengok sekarang ni ramai kan orang jual suplemen kesihatan kan. So bila kita ambil suplemen tu, apa kesan kepada tubuh kita? Okey, suplemen. Kenapa orang ambil suplemen? Okey, sebenarnya senang je. Awak tengok tak makanan yang cikgu buat ni? Okey, suplemen adalah bahan yang dia telah cipta. Suplemen ni bertujuan untuk kita pengambilan makanan kita mengikut keperluan kita. Dia dah cipta dah vitamin banyak mana, karbohidrat banyak mana, fat banyak mana, lemak banyak mana, dan mineral banyak mana. So kalau kita tak makan suplemen, kita akan menyediakan makanan yang macam ni. So kalau kita ada masa untuk menyediakan menu makanan macam ni, maksudnya kita ada masa dan ada ruang, kita nak sediakan hari-hari, nak sediakan nasi yang sikit, nak karbo yang sikit, protein yang sikit, vitamin dan fat, lemak yang sikit. Maksudnya kita sediakan dalam pinggan kita, kita boleh buat hari-hari. So kita tak perlu ambil suplemen. Suplemen ni contoh dia vitamin, benda yang tu, vitamin C, vitamin E, itu adalah suplemen. So bila kita ambil suplemen tu dia dah kira pengambilan untuk kita. Maksudnya satu pengambilan suplemen bertujuan untuk karbohidrat kita banyak ni, vitamin kita banyak ni. Dia dah kira untuk kita dalam suplemen tersebut. Kalau kita tak makan suplemen, kita kena menyediakan makanan yang macam ni. Tapi sebenarnya ini lebih baik kita sediakan sendiri bahan-bahan tersebut. Contohnya telur. Dalam telur ada protein. So kita dah sediakan. Dalam ni ada protein, ada vitamin, apa semua. So kita tak payah ambil suplemen. Tapi kalau kita tak dapat nak sediakan, tak ada waktu, masa nak sediakan benda ni, kita hanya mengamalkan suplemen. Okey. Suplemen tu adalah satu cara untuk kita mengawal makro dengan mikronutrition kita. Okey. Cikgu rasa itu saja penerangan cikgu tentang pemakanan. Cikgu harap kamu semua dapat faham apa yang cikgu ceritakan, apa itu makro, apa itu mikro, apa fungsi dia. Okey, apa kesan dia kalau kita ambil secara berlebihan, apa semua tu. Cikgu harap kamu dah faham dan kamu boleh amalkan dalam kehidupan harian kamu. Maksudnya kamu tak boleh nak ambil benda ni secara berlebihan ataupun berkurangan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Cikgu nak menjamu selera. Selamat sejahtera dan Assalamualaikum.